Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, saya harapkan kepada semua pelajar, okay, sihat-sihat sentiasa, okay, di rumah sana di waktu RMO, Restrict Movement Order. Okay, pada masa yang sama, saya harapkan di waktu RMO ni kita tak lupa, okay, kepada kita punya prioriti terhadap dunia pendidikan. Macam saya, for sure lah, saya mengajar dan kamu di rumah sana, saya rasa kamu make sure lah sesi pembelajaran tu akan terus berlangsung. Okey, pada hari ini saya nak berkongsi tentang satu lagi topik yang menarik, iaitu berkaitan dengan Python programming. Kalau ikutkan silibus kita, kita sepatutnya lepas kita settle all the content yang basic hari tu, kita akan proceed pada Raspberry Pi. Tapi disebabkan Raspberry Pi memerlukan hardware, saya rasa lebih elok kita jump dulu kepada Python programming, supaya bila kita dah selesa dengan Python programming, so pembelajaran kita dengan Raspberry Pi menjadi lebih mudah. Okeylah pelajar, kenapa Python? Okay, so untuk menjawab soalan ni, saya suka nak berkongsi dengan idea, apakah programming yang top 10 dalam masa sekarang lah. Kalau kita tengok, kita cuba survey, popular programming language untuk 2020. So kalau kita tengok di sini, antara programming language yang popular, yang nombor satu ialah Python. Kenapa Python? Nanti kita akan tengok dia punya advantage dia lah. Nombor dua ialah Java, nombor tiga ialah C programming, ataupun extend dia ialah C++ lah. Yang mana asas language untuk C programming ni kita dah belajar semasa dalam pembelajaran C Arduino. Masa kita belajar Arduino, kita ada buat some codings. So, all this coding ialah based kepada C programming. So, saya rasa kita dalam track yang betul. Kenapa kita belajar Python? What is the advantages of the Python? Kita tengok why Python so popular. Pertama sekali ialah basically macam mana Python dibuat dia sangat menarik. Sebab approach Python, dia mengambil approach daripada data science. Orang yang cipta programming ni daripada data science. So cara dia approach untuk program adalah sangat berbeza. So antara kalau kita tengok di sini, Python dikata has a healthy, active and supportive community. Maksudnya orang yang join dalam Python ni dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Bila dia ada masalah dalam some coding atau some task, dia boleh check, dia boleh Google Python, dia akan jumpa jawapan. Corporate sponsor, itu another story. Kita tengok yang point yang ketiga ialah has a big data. Tadi saya cakap Python ni dicipta oleh orang yang daripada background dia data science. Sebab sekarang ni kita dalam new era, yang mana kita bermain dengan data yang sangat banyak. So Python ialah dia punya jawapan dia. Yang keempat, libraries. Yang ni kita boleh letak tepi sikit. Python is a reliable and efficient. Ini pun kita boleh letak tepi. Python is accessible. Ini letak tepi lah. So this approach lebih kepada more teknologi lah. Tapi, bagi saya, apa yang istimewa ialah untuk Python ialah sebab Python ni dia merupakan satu programming language yang sangat simple dan mudah untuk dipelajari. So sekarang ni bila kita dah belajar pasal Python, kita nak tahu kat mana kita boleh dapatkan Python kita. So Python ni kita boleh dapat dekat python.org. 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 Kamu Google Python, insya-Allah kamu akan jumpa
dekat website utama Python ni. Okay. And then for sure kita nak tahu apa yang kita boleh download. Okay, so kita pergi dekat download. Okay, dekat sini ada pelbagai version lah. Okay, cuma bagi saya, okay, yang terbaru ialah release dia ialah Python 3.8.2. Saya menggalakkan kamu ambil version yang bawah sedikit. Dalam konteks sekarang ni, saya menggalakkan 3.7. Sebab apa? Ada beberapa kelebihan lah. Kalau kita ambil terlalu cepat, okay, sometimes bila kita buat program tu, dia tak kata apa, dalam nota, okay, dia yang ke belakang. Bila advance sangat, sometimes dia tak support. Tapi another story. Okay, tapi kalau kamu rasa selesa 3.8, just download 3.8. So, katakan kamu nak pergi pada download, kamu boleh pergi pada Windows. Okay. So, yang atas ni lah yang latest release 3.8. Okay. So, kita ada banyak pilihan dekat sini. Okay. Di sebelah kiri saya ni. Okay. Kita boleh tengok. Okay. Banyak pilihan. Okay. Sama ada kamu direct klik. Saya amat-amat menggalakkan. Okay. Kamu ambil dalam bentuk embeddable zip file. Kenapa? Idea dia sangat simple. Bila kita ambil embeddable zip file, okay, kita boleh download, kita boleh letak atas folder. Okay, contohnya kita download kat sini. Okay, yang ini mungkin akan ambil masa download. Saya tak pasti berapa lama, kita check dulu nanti. Okay, 6 MB. Okay, kita tengok nanti macam mana kita akan buat untuk yang download ni. Okay, so ambil yang embeddable zip file. Kenapa embeddable zip file? Sebab segala program yang kamu lakukan, okay, dia hanya akan tertakluk dalam folder tersebut sahaja. Okay, so kalau kamu rasa selesa, okay, just kamu download, okay, embeddable zip file. Okay, especially benda ni sangat bagus kalau kamu menggunakan komputer yang dikongsi beramai-ramai. Okay, jika kamu guna komputer kamu sendiri, okay, bolehlah kamu ambil executable installer. Okay, executable installer. So, kamu just download executable installer. Okay, and then kamu install lah macam biasa. Seperti mana kamu install software-software dan juga game-game ke dalam komputer kamu. Cikgu, saya ada masalah. Apa masalah kamu? Saya menggunakan telefon. Okay, dan saya tak boleh install benda ni dalam telefon. Okay, fine. Kalau kamu tak boleh install software ini dalam telefon, option yang kamu boleh ada ialah, okay, untuk pembelajaran asas, okay, kamu boleh saja gunakan, okay, website Python itu sendiri. Macam mana? Okay, mula-mula kamu pergi kepada python.org. Kemudian kamu akan nampak muka yang hadapan ni, tab pertama, dan kamu akan nampak, okay, dekat portion sebelah kiri ni, okay, ada some programming, and then dia ada satu tab warna gold ni, dia tulis Launch Interactive Shell. Okay, Launch Interactive Shell. So, you just klik saja Launch Interactive Shell. So, dia akan loading. Okay. So, dia akan take time sikit. Okay. So, dia akan load environment. Kita bagi masa. Okay. Dan sekarang ni kita dah ada dalam, okay, dunia Python. Okay, ini asas yang pertama. Okay, so sekarang ni kita selesai dekat website python.org. So, kita nak tengok pula bagaimana kita nak install ataupun kita nak gunakan balik file zip yang kita download sebelum ni. So, kita pergi pada kita punya, okay, folder kita. Okay, dalam folder ni nanti, okay, kita cari balik, okay, file yang telah kita download tadi lah. Okay, dan kita akan dapat dia dalam bentuk zip file. Okay, lepas kita download kita punya Python tadi daripada website, so basically kita akan dapat kita punya file sebegini lah. Okay, Python, kalau sekarang ni version yang saya ambil ialah 3.7.7 embedded Win32. Okay, yang ini Win32 ataupun Win64, kamu boleh
check balik kepada sistem komputer yang kamu gunakan. So, kamu boleh extract, extract all, kamu letaklah apa nama fail yang sesuai. Dalam kes saya dah buat satu folder nama dia Python zip. Python zip. So, inilah kita punya folder lah. So, dalam ni semualah file-file yang kita nak gunakan untuk Python kita. So, basically, file mana yang kita nak guna? Mula-mula sekali untuk run Python, kita mulakan file Python yang ini. Kalau kita tengok belakang dia, ialah application. So, yang the rest, saya akan check. Alright. Kita akan tengok, sekarang ni kita dah masuk dalam dia punya folder dia. So inilah file yang akan kita gunakan untuk run program Python kita. So Python kita boleh buat coding dia somewhere. So kita akan klik program ni untuk run kita punya coding. Tak apa, kita akan tengok itu kemudian. So sekarang ni kita nak tengok macam mana bentuk environment jika kita dah klik Python kita ni. Bila kita klik Python kita ni, environment akan jadi sebeginilah. So kita bolehlah tulis something. Contohnya kita nak tengok version. Apakah version kita pakai? Python python negatif tolak-tolak version. So bila kita tengok, dia ada error. So dia kata Python is not defined. Fine, tak apa. So kita buat benda yang paling simple, yang paling senang sekali kita nak buat ialah kita nak letak variable. Variable kali value 1 equal to 3. So kita tekan enter, dia akan jadi macam itulah. So macam mana kita nak dapat balik kita punya nilai yang tadi asalnya? Kita just tulis balik value 1. Bila kita tekan enter, kita akan dapat nilai yang telah kita simpan. This the simplicity macam mana kita nak buat variable dalam Python yang menyebabkan dia sangat ringkas dan sangat sesuai untuk semua peringkat umur. So itu je saja kali ini untuk gambaran asas bagaimana kita nak running Python dalam kita punya program kita.